konspirasi, inforia, Islam, semuanya linkit. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan, dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya Assalamualaikum Nana. Buat apa tu? Nana okey tak ni? Sebenarnya kan, kebelakangan ni Nana rasa susah sangat nak lelapkan mata. Nak buat kerja pun susah. Kadang-kadang tu Nana rasa senang lah nak hilang fokus. Mudah rasa cemas tanpa sebab. Entahlah Betty. Nana ada juga rasa yang diri ni tak ada potensi. Tak boleh lah nak berjaya macam orang lain. Agaknya Nana ni memang tak berguna kan. Jangan fikir macam tu Nana. Setiap orang ada kemampuan dan kejayaan masing-masing. Dan ini termasuk diri Nana sendiri. Tapi kan Nana, Betty rasa apa yang Nana cakapkan ni macam tanda-tanda kemurungan. Kebetulan Betty ada dengar yang IKIM akan mengadakan sebuah bengkel iaitu Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Jiwa pada 7 November 2023 di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Betty yakin yang bengkel ini sangat berguna kerana akan ada pakar yang akan berkongsi nasihat dan panduan berkaitan stres, kebimbangan dan kemurungan. Selain itu, akan ada juga sesi perkongsian dengan pesakit yang
berjaya melalui cabaran kesihatan mental. Macam mana pula dengan yuran penyertaan? Yuran penyertaan bengkel adalah sebanyak RM300. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih, Betty. Sama-sama Nana. Untuk pendaftaran dan tahu lebih lanjut, boleh layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 321 atau 325. Mencari kesejahteraan dan kekayaan dalam kehidupan untuk diri dan keluarga merupakan impian setiap insan. Dalam mencari kekayaan, nilai keberkatan tidak boleh diabaikan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ia akan lebih bermakna dengan adanya teman setia di sisi yang mengambil berat tentang perjalanan membina kekayaan anda. Kami mempunyai para perunding yang bersedia membantu anda untuk membina dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyucikan harta serta mengagihkannya kepada insan tersayang secara patuh syariah melalui perkhidmatan pengurusan kekayaan Islam oleh RHB Islamic. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Allah telah jelaskan betapa hebatnya hikmah bersedekah. Bersedekahlah dan pahala mengalir tanpa henti. Allah juga akan bantu lapangkan kesusahan kita. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesumah Kombat di talian 012-850-2280. Saya ulang 012-850-2280. Anda kini sedang mendengar Destinasi Jikir bersama Mona Jasman. Mari kita nyalakan setanggi kasih yang mewarnai di seluruh semesta
kita beberapa poin-poin untuk kita bincangkan bersama dan menjadikan bahawa kita tak boleh jauh daripada Nabi. Kita tak boleh jauh daripada menyayangi Nabi. Dan sayang takkan lahir tanpa kita kenal Nabi. Dan kenal takkan terbina daripada kita rasa Nabi itu penting dalam hidup kita. Kenapa tiba-tiba saya rasa terpanggil untuk menyebut nama ini? Ya, seorang yang ketika kita tahu Perancis, sebuah negara sekular tulen, yang sekular ini lahir daripada mereka, dan pihak pemerintah telah meletakkan satu peraturan, sesiapa yang memakai tudung yang niqab, ya, maka dia akan ditangkap serta-merta dan dia akan dihadapkan ke mahkamah dan akan membayar satu denda yang tinggi. Rakan usaha yang dikasih sekalian, ada seorang hamba Allah yang namanya adalah Rashid Likas ini. Apa yang dia buat? Dia telah memberitahu kepada semua yang ditangkap bahawa seluruh bayaran denda untuk membayar denda kerana memakai niqab dibayar oleh beliau. Dan seluruh, dan setakat yang saya lihat sampai pada hari ini, lebih daripada 1 juta euro daripada duit poketnya semata-mata. Dan dia berkata, wahai wanita-wanita muslimah, tutuplah aurat kalian, pakailah tanpa rasa takut, dan setiap sen yang kamu kena, setiap ratus yang kena bayar. Ada hamba Allah yang duduk di belakang kamu. Dan dia buat sampai pada hari ini demi semata-mata. Kenapa? Sebab dia kata, tidak jadi masalah untukku, seluruh hartaku habiskan untuk agama ini, untuk supaya ada di kalangan muslimah dapat melaksanakan apa yang mereka patut laksanakan dalam kehidupan. Seorang hamba Allah, para ulama di sana kata, seorang lelaki tenaganya seperti satu negara untuk melaku dan membina agama. Alangkah indah sekiranya kita ada sumbangan yang kita berikan untuk agama ini. Alangkah indah kita bermula dengan diri kita dan keluarga kita. Toleh pada anak-anak yang kita sayang, letakkan mereka itu agar mereka itu dekat dengan agama dan dekat dengan Rasulullah. Ayuh, masa terus berjalan, usia kita akan kita tinggalkan. Kita akan jadi kian tua dan kian tua. Namun soalan, apa yang kita buat untuk agama kita? Itu persoalan yang marilah kita jawab dalam kita membincangkan contoh-contoh para pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW. Tuhan, jangan biarkan diriku menjauh darimu, kalau diriku hampiri murkamu. Tuhan, jangan biarkan diriku. Manakala ruang jemaah pula berkonsepkan pengudaraan semula jadi dan ruang saf yang cukup luas untuk menampung masyarakat Muslim menunaikan solat. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejim Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama Destinasi untuk jam kedua, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk Fas'aluna Tanyalah Kami, kita akan bersama anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda, dan juga boleh hantarkan soalan pertanyaan maupun Fas'aluna. InsyaAllah boleh jawabkan bersama panel kami. Untuk petang ini boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini alhamdulillah kita ada bersama yang berusaha Dr. Nirus Keman Abdul Samad
Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kepahaman Islam Malaysia, Pusat Syarah IKIM. Kita mengharapkan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mona? Baik, Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Doktor fi Turkiya? Alhamdulillah. Naam, ya. ما زلت هناك. Alhamdulillah ala ma yuram. Alhamdulillah, Masya Allah Doktor, walaupun jauh di Turkiya, tapi masih lagi bersiaran untuk rancangan Fas'aluna. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Dan untuk petang ini bersama Doktor, kita akan sambung kembali bahagian ketiga untuk kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukadimahnya. Silakan Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat kita bersama pada hari ini untuk kita menyambung perbahasan kita berhubung dengan kitab Ta'alim wa Ta'alim fi Tarikh Ta'allum ataupun adab dalam menuntut ilmu. Dan kita pun sudah masuk pada fasal yang seterusnya membicarakan tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Satu fasal yang agak panjang, bagaimana di awalnya sebelum ini, minggu lepas kita telah membicarakan tentang seorang penuntut itu diminta supaya menghafal pengajian yang beliau baca, hafal sekurang-kurangnya 2 kali, tapi ada juga yang kata 10 kali, bahkan ada yang kata sampai ratus kali, 1000 kali pun ada. Tergantunglah kepada apakah kitab yang dibacanya itu. Kalau dia bacanya suatu matan yang kecil-kecil, biasanya dia kena baca ulang-ulang supaya dia melekat. Ini khususnya dalam pengajian tradisi Islam. Sebab kita baca bermula, kalau Nahu itu orang baca bermula dengan Ajurmiyah, dan kemudian dia baca kitab-kitab lain yang lebih tinggi. Jadi kitab-kitab yang bersifat seperti matan ini dikehendaki supaya dihafal. Sebab itulah mutun di tradisi pondok, pesantren dan sebagainya, mereka akan hafal mutun-mutun ini supaya menjadi panduan mereka dan juga hujah mereka pada masa yang akan datang. And then kalau kita lihat juga seterusnya disebut di sini, selain daripada menghafal itu, dia juga kena ulang hafal satu hal, tetapi kena juga ulang supaya dia mengerti, faham betul-betul. Kalau hafal tak faham, tak boleh. Hafal dan dia faham. Pengajian yang begini biasanya Mona adalah pengajian yang kita kata pengajian tradisi Islam lah. Kalau pengajian biologi macam tu kan, ataupun fizik ke matematik ke, orang tidak hafal kan, mungkin cara pendekatan yang berbeza. Kalau matematik dia perlukan kepada latihan. Kalau biologi pun mungkin ada juga unsur hafalan di situ, tetapi tidak seperti mana dalam pengajian tradisi Islam, ilmu Islam, fiqh, akidah dan sebagainya. Jadi di sinilah kepentingan pelajar belajar dan bersungguh-sungguh memahaminya, dan seterusnya juga dia menghafal. Dan cara belajar dalam yang dianjurkan oleh pengarang ialah kita bermula dengan kalimat yang mudah dulu, yang mudah kita faham. Kalau kitab yang paling basic yang kita belajar, itu asas dia, supaya dia tidak membosankan kita, tidak menjemurkan kita. Kerana kalau kita baca buku yang tinggi dan kita tidak faham, kita akan jadi bosan, kita akan jadi fed up, kita akan tak mau belajar. Jadi kita bermula dengan buku-buku yang rendah dulu. Saya ingat masa saya belajar dulu, asas masa saya masuk degree, asas ekonomi saya tidak kuat masa saya di UIA. Apa yang saya buat ialah saya belajar buku-buku introduction dulu, introduction to economics. Lepas satu buku, kita belajar sehingga kita betul-betul faham asas dia tu, asas maudhu', foundation tu, mabadi' ilmu berkenaan tu apa sebenarnya yang dibicarakan. Jadi lepas itulah baru kita boleh pergi kepada kitab yang bersifat pertengahan, kitab yang bersifat lebih tinggi lagi, supaya kita dah dapat menguasai foundation dia, maka kita boleh pergi kepada yang lebih tinggi lagi. Baik, itu dari segi pelajar.
pelajaran, hafalan, fahaman, dan kitab-kitab yang kita baca, kitab-kitab yang bersifat rendah, ataupun permulaan kita kata pengenalan dulu mubtadi', kemudian baru kita pergi kepada mutawasid dan muntahi. Yang seterusnya ialah kita dah sebut juga sebelum ni, ialah amalkan ilmumu. Amalkan ilmu supaya ilmu itu hidup dalam diri kita. Ini yang kita lihat, orang tertentu walaupun dia bergelar memegang jawatan-jawatan yang lain, politik ke apa semua, masih ada ramai lagi orang yang mengajar. Dia masih meneruskan pengajian sebab dia nak kekalkan dalam ilmu. Di Mesir pun sama, ada ulama-ulama sebagai contoh yang bergiat dalam perubatan, sebagai contoh medikal. Tetapi dia orang alim. Tetapi dia masih juga mengajar di masjid dan sebagainya, sebab dia mahu ilmu itu hidup dalam diri dia. Kalau orang alim belajar Al-Azhar, belajar mana-manalah kan, tetapi dia tidak lagi bergelumang dengan ilmu yang dia pelajarinya selama ini. Dia belajar 4-5 tahun di pusat pengajian tinggi, menguasai ilmu-ilmu tersebut, tetapi dia balik, dia tidak bekerja sebagai pendidik sebagai contoh. Dia bekerja sebagai pentadbir. Apabila dia tidak terlibat dalam pendidikan, dia tidak terlibat mengajar, ilmu yang dia miliki itu lama kelamaan akan habis, akan tenggelam gitu. Lama-lama dia pun dah lupa semua sekali. Jadi supaya ilmu itu terus hidup, apa yang kita perlu buat ialah kita kena mengajar, mendidik orang lain. Barulah ilmu itu akan terus hidup dan bersama dengan kita. Ini satu cara yang disuruh oleh pengarang. Dan dia kata juga, kalau kamu tidak ajar, nanti akalmu juga akan jadi tumpul. Akal juga akan ditumpul. Jadi ini yang satu benda yang kita kena ambil maklum lah, supaya bila kita belajar dan kita dah faham, dan kita ambil juga kesempatan untuk kita mendidik dan mengajar orang lain. Ya, kita mungkin sekadar mukadimah dulu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan mukadimah ini untuk petang ini. Dan untuk waktu ini doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Persenyawaan berlaku, kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku,
Kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Benar dalam hadis Nabi menyebutkan tentang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bitalatin. Ya, hadis itu saya tak payah baca, bukan kita nak bincang, tetapi kita selagi hidup kita terlupa kita ini ada nikmat untuk buat dan power to choose to do, power untuk pilih nak buat. Hari ini kita nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini kita tak nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini saya nak beristighfar, kita boleh pilih. Hari ini kita nak berselawat, kita boleh pilih. Tetapi apabila Nabi menyebutkan kalimah in qata'a, maknanya kita tahu bahawa maka jadi terputuslah. Sebab in qata'a adalah satu perbuatan yang berlaku kerana ada benda yang berlaku sebelum daripadanya. Maknanya maka jadi terputuslah. Dan saat manusia dia berada pada posisi jadi terputuslah, dan itulah kata ulama penderitaan yang paling sengsara bagi ahli kubur. Dia rasa nak taubatlah, boleh taubat, tapi bagi ahli kubur, aku nak taubat tetapi peluang taubat telah tertutup, terpeteri sama sekali. Aku nak selawat pada Nabi, tetapi ingat saat masuk dalam kubur takkan mampu seseorang itu berselawat pada Nabi. Hari ini ya Allah, kita ada duit, kita nak infak kepada tempat yang baik, kita boleh lakukan, tetapi di alam kubur, sebab dia alam jaza, bukan alam amal. Saat tersebut inqata'a, makna langsung tak ada peluang untuk kita dapat melakukan semua kebaikan tersebut. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan petang ini Fas'aluna, tanyalah kami, dan bersama para pendengar masih lagi bersama anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah masih lagi bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskeman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang masih membincangkan tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu untuk bahagian ketiga pada petang ini. Dan bersama Dr. Ni, kita akan sambung kembali untuk bahagian ketiga, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Silakan Doktor. Baik, seterusnya pengarang juga menyebut bahawasanya betapa penting seorang pelajar itu memperbanyakkan perbincangan dengan rakan-rakan sepengajian dia. Kita kata kalau zaman sekarang ni kita kata group discussion lah. Group discussion ni di zaman Imam Zarnuji pun sudah ada. Sudah digalakkan, diadakan perbincangan, group discussion, bertukar-tukar pandangan, muzakarah, supaya ilmu yang kita peroleh itu dan kefahaman yang kita peroleh itu menjadi mantap. Sebab kalau kita duduk dalam satu majlis di kalangan orang yang berilmu, apabila kita membawa pandangan kita, membawa hujah kita, kawan-kawan kita yang juga belajar benda yang sama, dia akan mampu membetulkan kita atau menambahkan lagi hujah-hujah yang kita bawa. Jadi inilah lebih pentingnya apabila kita berada dalam satu majlis ilmu. Dalam kita duduk dalam majlis diskusi dengan orang ilmuwan, maka setiap kali kita lontarkan satu pandangan, satu idea, satu kefahaman, orang lain boleh hujah balik ataupun tambah lagi. Tapi kalau kita duduk dengan orang awam, dia tak akan mampu membetulkan kita dan dia akan pandang tinggi kepada kita. Lihat, oh ini ustaz ni yang lulusan Azhar, lulusan Morocco dan sebagainya. Jadi dia tidak akan
mampu ataupun dia tidak akan berani untuk menegur kita. Berbeza dengan teman-teman kita. Walau bagaimanapun pengarang menyebut apabila kita berbincang itu diizharil haq, demi mencari kebenaran, dan hendaklah kita mengelak daripada terlibat dalam perbalahan, mengikut emosi, panas baran. Kita kena jagalah, jangan kita bergaduh pula. Kita muzakarah, kita bincang untuk cari kebenaran, bukan kita bergaduh sesama kita dalam sesuatu isu. Hari ini ada je orang ajak berdebat semua sekali kan. Dia berdebat tu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi berdebat hari ini berdebat untuk mengalahkan orang. Imam Syafi'i dulu pun dia kata, aku berdebat dengan orang, aku berharapkan orang itu mampu menzahirkan daripada lidahnya itu zahir kebenaran. Itu yang diinginkan. Kita hari ini berdebat untuk kita menunjukkan kebenaran kita. Kita tak nak dengar hujah orang. Kita tak nak dengar sangat hujah orang. Kita nak suruh orang dengar hujah kita. Dan inilah kebenaran bagi kita. Sedangkan apa yang kita hujahkan, yang kita lontarkan itu mungkin ada kelemahan. Dan apabila ditunjukkan kelemahan kita itu, sepatutnya kita meraihkan, berlapang dada, terbuka untuk menerima bahawasanya ini adalah pandangan yang kita mungkin tidak nampak, kita mungkin terlepas pandang. Baik, dan dia kata juga di sini jangan kita berdebat dengan ataupun mencari orang yang berdiskusi dengan kita itu orang yang suka mempersulit-sulitkan, suka menimbulkan masalah, suka bergaduh. Tak payah dengan orang macam ni, kita jangan adakan majlis diskusi sebab dia sudah lari daripada matlamat yang sebenar. Matlamat untuk mencari kebenaran itu tidak akan tercapai dengan berdiskusi orang macam ni. Bermuzakarah dengan orang yang memang suka kita kata mempersulitkan, suka titik bengek, suka benda-benda yang susah, kebenaran tidak mahu menzahirkan kebenaran, berbelit-belit kita katakan. Ini orang macam ni tak payah. Imam Ghazali pun, Imam Syafi'i pun tidak berdebat dengan orang bodoh. Imam Ghazali, Imam Syafi'i kata, aku boleh menang berdebat dengan 100 orang, tetapi aku boleh kalah berdebat dengan orang bodoh seorang dia kalah, dia kata. Sebab orang bodoh ni macam kita main bola lah. Kalau kita main bola dengan orang yang tak cerdik, dia setiap kali kita dah sampai depan pintu gol dia, dah dalam kotak penalti, dia alih pintu gol dia tu. Mona biasa main bola dengan budak-budak ke apa kan, yang bola Mona tak main bola lah, biasa tengok je. Biasa tengok kan, yang tiang gol yang kita buat tiang gol kan, daripada selipar ke apa kan. Masa kecil-kecil dulu kan, daripada tin ke apa ke, orang dah dekat je dia pun alih tiang gol dia. Jadi dengan orang macam ni, sampai bila kita tak boleh sumbat gol kan? Kita sampai ke bila pun kita tak boleh sumbat gol, sebab dia setiap kali kita nak sumbat gol, dia akan alihkan tiang gol dia. Dia kan ada yang masa kecil-kecil dia buat lari gol dia. Kan? Dia buat lari gol dia. Macam mana nak sumbat? Jadi dengan orang macam ni memang kita tak boleh menang kalau kita main bola. Sama juga dengan debat. Debat pun benda yang sama. Muzakarah, bincang pun sama. Kan? Kalau kita bincang dan nak sampai kebenaran dan nak boleh mengalahkan orang, dah nak kebenaran, dia tak nak terima kebenaran, dia akan sembunyikan. Dia akan buat lagi dia punya hujah, buat lagi dia punya apa? Dia punya tiang gol dia. Begitulah ibaratnya kan. Jadi kita kena pilih orang. Kalau kita nak berdiskusi, nak berhujah, kita pilih orang. Ada ketikanya lebih baik kita tak payah, kita senyap je. Tapi kalau kita duduk dengan satu orang yang ilmunya tinggi, orang yang tenang, orang yang terbuka, kita boleh suarakan contoh pandangan kita dalam sesuatu isu. Bagaimana? Dan dia mungkin boleh bagi panduan pada kita, bimbingan, teguran, pencerahan, orang kata istilah sekarang kan, boleh bagi dia punya guidance dia, enlightening. Yang tu yang kita nak dengar. Kali banyak isu-isu yang masyarakat kita pun keliru. Nak pegang pada pandangan mana? Pandangan itu kata macam ni, pandangan ini kata macam ni. Macam-macam pandangan. Jadi ada ketikanya lebih baik kita senyap je. Yang kita berdebat dengan semua orang.
Tak perlu kita senyap je. Dan kita, kalau kita nak ambil pandangan yang, kita pilih satu pandangan dan kita pegang pandangan itu. Jadi itu satu hal lah. Ada soalan ke mana? Tak ada, kita teruskan lagi. Boleh teruskan, Doktor. Baik. Yang seterusnya, dia sebut lagi lah, saya ulang sini, hindarilah bermuzakarah dengan orang yang suka menyusah-nyusahkan. Ini saya sebut tadi, kerana tabiat buruk akan tersebar daripada perbuatan macam tu. Suka dengan orang yang suka-suka mempersulitkan keadaan. Yang seterusnya, nasihat yang berikutnya yang disebut oleh pengarang di sini, dia kata, hendaklah kamu dahulu sebelum kamu berbicara, kamu berfikir apa yang kamu nak cakap. Kalau kita nak bercakap tu, kita kena fikir betul-betul dulu apa yang kita ingin bercakap, apa yang kita ingin lontarkan. Jadi orang alim, orang cerdik ni, dia tidak bercakap sembrono. Dia kena fikir, kena renung dulu supaya apa yang dia cakap itu sesuatu yang benar. Kerana ucapan itu bagaikan anak panah. Ini dia sebut. Kerana ucapan itu seperti anak panah. Kerana apabila dia telah keluar daripada mulut kita, maka dia telah dilancarkan. Dia dah pergi dah. Kadang kalau sasaran tu salah lah. Kalau orang yang tak berdosa kena, matilah orang tu. Jadi sebelum kita lancarkan anak panah tu, kita kena fikir betul-betul. Adakah yang kita lancarkan itu tepat pada ketikanya, tepat pada masanya, kena pada sasarannya, atau kepada orang yang tidak bersalah. Jadi hari ini latihan kepada kita lah, peringatan jugalah kepada kita. Dalam semua keadaan, kita hendaklah sentiasa berfikir sebelum berkata. Seterusnya dikata seorang ahli fikir berkata, berfikir sebelum berkata itu sangat penting. Kerana para ahli ilmu fikir harus berfikir sebelum bicara. Ini dia merujuk kepada ahli fikir. Khususnya ahli fikir ni, dia boleh kata halal, dia boleh kata haram. Sekali dia kata halal, dia boleh haram kan. Jadi benda yang halal jadi haram, benda yang haram jadi halal. Jadi kena beringat sebelum dia melontarkan sesuatu pandangan. Baik, yang seterusnya, apa lagi yang dinasihat kat sini? Dia nasihat banyak je kat sini. Saya tengok muka surat ni, saya tak mau ulang lagi. Yang banyak dia sebut ialah supaya kita sentiasa berfikir. Supaya kita sentiasa berfikir dari sebelum kita melontarkan sesuatu pandangan. Baik, yang seterusnya apa lagi? Yang seterusnya dia kata kat sini lagi, selain daripada fikir, dia kata jangan bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Ini dia ulang lagi lah. Jangan kamu bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Bagi orang yang sihat jasmani dan rohani, tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar, sebab tiada seorang pun yang lebih miskin daripada Abi Yusuf, tetapi dia tetap belajar. Ini nak nasihatnya, jangan kita bermalas. Barang siapa yang berharta banyak, maka sebaik-baik harta yang dimiliki oleh orang soleh ialah harta yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Ini orang yang banyak harta tapi dia kedekut, tak nak belajar. Ada seorang alim ditanya, dengan apa anda memperoleh ilmu? Beliau menjawab, kerana saya mempunyai seorang ayah yang kaya, ayahku memberikan aku atau menggunakan hartanya untuk orang-orang alim dan mulia untuk mengembangkan ilmu mudah. Ini satu perkara yang kita kena ingat, dan para pendengar, iaitu sekiranya kita ini orang yang berada, orang yang ada duit, maka jangan kita ragu-ragu untuk membelanjakan ilmu kita, membelanjakan wang kita untuk pendidikan. Khususnya pendidikan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak ni kita kena bagi yang terbaik sekali. Mana tempat yang boleh memberikan kebaikan terbaik, pendidikan terbaik, maka di situ kita kena pergi. Hantar. Itu suatu investment. Jangan kita lihat satu kerugian. Ada orang dia tak nak. Dia nak hantar anak dia ke tempat yang murah. Tempat yang free, percuma. Sama ada dalam negeri ke luar negeri ke. Ada yang hantar ke tempat luar negeri. Sebab percuma. Tak payah bayar. Yuran tak payah bayar. Tak payah bayar mahal-mahal. Setiap tahun. Jadi banyak. Jadi kita, tapi akhirnya tempat yang dia belajar itu tempat yang boleh merosakkan pemikiran dia. Fikrah dia rosak.
Dia balik ke Malaysia nanti dia membawa aliran-aliran yang menyesatkan orang. Jadi kita kena fikir, ibu bapa khususnya kena fikir anak yang dihantar itu, supaya anak itu dari segi akalnya masih lagi membawa fikrah yang sebenar, fikrah orang Islam yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah sebagai contoh. Kalau kita perhati di negara khususnya, kalau anak-anak pergi belajar di negara barat sebagai contoh, kadang-kadang belajar sana, kalau yang ditaja tu satu hal lah, tapi kalau yang pergi sendiri pun ibu bapa yang hantar, yang kesan daripada pembelajaran itu ialah membawa kepada perangai-perangai yang merosakkan, yang hilang adat ketimuran, bawa perangai gejala masalah sosial dan sebagainya, rosak akidah, pergaulan yang bebas dan sebagainya, kesan daripada persekitaran tempat dia belajar. Jadi ini satu benda yang kita kena beringat. Anak-anak yang kita hantar untuk belajar khususnya sama ada dalam atau negeri, kita kena pastikan anak-anak kita itu mendapat pendidikan yang terbaik. Ada ketika yang mana kita terpaksa berbelanja untuk pendidikan anak ni, walaupun sekolah rendah, sekolah menengah. Kalau kita rasa kawasan itu mungkin tidak bagus untuk pendidikan anak-anak kita, kita terpaksa spend sikit, kita bayar je lah, supaya akhirnya anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang baik. Kadang-kadang kawasan-kawasan area yang rough, kasar sebagai contoh kan, orang budak-budak nakal ramai kat sekolah tu ke dan sebagainya. Kadang-kadang masalah disiplin sekolah itu, sebuah sekolah tu mungkin menakutkan sesengai ibu bapa nak hantar anak dia, takut anak dia terpengaruh kan. Ada kawasan-kawasan sebagai contoh kan. Jadi kita terpaksa pilihlah tempat yang sesuai. Yang pentingnya anak-anak kita dapat menuntut ilmu dan dapat persekitaran yang baik, supaya akidah dia terjaga, akhlak dia terjaga, walaupun kita terpaksa berbelanja sedikit. Ini untuk kalau keluarga kita, anak kita. Dalam masa yang sama, kalau kita lebih lagi kemampuan, kita juga sepatutnya menaja orang lain. Taja orang susah, taja anak yatim yang memerlukan bantuan pelajaran, bagi kepada bantuan kepada orang alim, muliakan orang alim. Orang alim kita ni, ketua guru pondok dan sebagainya ni, mereka ni tidak ada pendapatan tetap sebenarnya. Bukan macam bersyarah universiti, ada gaji kan. Dia orang ni kadang tak ada pendapatan, hidup dengan ala kadar saja. Tak ada masalah. Itu pilihan yang mereka buat kan, dan mereka mengajar ikhlas, tidak mengenakan sebarang bayaran. Tetapi bagi kita yang berkemampuan, sepatutnya kita memberi sumbangan untuk menanggung dia. Kadang-kadang mungkin orang alim, tuan-tuan guru dan sebagainya, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kita kesakitan, masuk hospital, perlu rawatan, beli ubat kan. Ada sahabat saya, guru saya pun antara yang dalam sakit, yang perlukan rawatan, kos yang tinggi. Maka kita kena bantu mana-mana yang kita boleh bantu, sekadar kita mampu, kita tolong bantu mereka ini. Sebab mereka ni adalah orang alim, orang yang banyak menyumbang kepada masyarakat dan mendidik masyarakat. Lebih-lebih lagi, kalau orang biasa pun kita bantu kan. Tapi kalau orang ahli ilmu, ulama, alim, guru-guru, lagi-lagilah kita kena bantu. Tak kira lah guru apa, tak kira lah ustaz ke apa ke, guru sains, matematik ke, kalau dia tu susah, perlu bantuan, maka kita kena bantu. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi doktor. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, kita akan berehat seketika pada waktu ini. Untuk anda hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Negeri Sembilan 102.7 Al-Quran
adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kuantan 89.6 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah kami, dan masih bersama anda untuk petang ini bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bincangkan tentang bahagian ketiga, kesungguhan dalam menuntut ilmu dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Ni mungkin ada sambungan sedikit terlebih dahulu sebelum kita ambil soalan. Baik. Yang seterusnya pengarang menyebut tentang menjaga akal, Mona ya. Menjaga akal, menggunakan akal untuk berfikir. Jangan kita sembrono mengikut hawa nafsu kita, tetapi hendaklah kita menggunakan akal kita untuk berfikir. Tapi dalam masa yang sama, Imam Zanuji berpesan jangan juga kita berfikir yang bebas daripada ikatan ahli sunnah wal jamaah, bebas daripada Quran dan hadis. Ada orang dia berfikir tanpa batas, tidak semua mampu kita berfikir. Kita kena berfikir dengan batas akal kita yang kita hadkan dengan apa yang mampu difikir oleh Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW. Dan seterusnya juga beliau menyebut supaya hendaklah kita banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah kerana Allah beri kita kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk belajar. Ada orang nak belajar tetapi tak mampu, tidak ada harta, akal yang sehat pun tidak. Jadi kita mampu belajar, kita kena bersyukur dan manjatkan kesyukuran. Hendaklah kita juga banyak minta doa. Kita sendiri minta doa dan minta orang doakan untuk kita. Kalau kita jumpa orang alim misalnya, kita minta tolong doakan aku. Pengarang sini menyebut, dia kata bagaimana seorang
ayah Syekh Samsul A'immah Al-Hawalni adalah seorang fakir. Kerjanya dia jual manisan. Dia suka beri manisan kepada orang alim. Sedekah, dia bagi hadiah kepada orang alim. Dia cakap apa? Bila dia bagi hadiah kepada orang alim, dia kata, doakan anakku, tolong doakan untuk anakku. Dengan berkat kemurahan hati dia, dia bagi sedekah setiap kali dia jumpa dan minta orang doakan, maka anaknya menjadi seorang yang seperti mana yang dia kehendaki, menjadi orang yang alim. Jadi ini satu cara kita untuk kita menandakan kesyukuran kepada Allah, ialah dengan kita memperbanyakkan juga sedekah ayah kita dan sebagainya, supaya dengan harapan anak kita dapat menjadi orang yang alim. Dan seterusnya, para pelajar harus rajin membeli kitab. Kena rajin beli kitab, mana bukan beli phone baru. Budak-budak sekarang ni pakai phone kalah lecturer, kalah pensyarah. Phone baru keluar, dah beli baru. Lecturer pakai phone Nokia dulu lagi zaman. Sekarang anak murid pakai yang canggih. Dan menyuruh orang lain menuliskan kitab, kerana hal tersebut dapat membantu mempermudahkan mengaji dan belajar ilmu fikih. Jadi kalau masa dulu suruh orang lain tulis kitab ni sebab tak ada photostat lah. Jadi minta tolong orang, upah orang. Sama je lah, orang akan tulis kitab tu, dia akan dia salin balik, dia akan upah orang yang menulis tu. Zaman dulu mana ada printing kan. Hari ni dah tak boleh dah, nak photostat ni dah melanggar hak cipta, copyright pula nanti kan. Jadi kena belilah buku. Jadi ini antara yang dia sebut. Baik, saya rasa dah masa kita pun dah nak habis dah. Mungkin kalau ada satu dua soalan, kita tengok apa yang boleh kita raikan. Ya, baik doktor. Ada soalan dari Negeri Sembilan pada petang ini. Doktor bertanya, adakah ilmu perlu dikongsi? Bagaimana doktor? Ya, kalau kita ada ilmu, sebaiknya kita berkongsilah, itu yang dikehendaki. Ilmu hendaklah dikongsi, dan orang yang berkongsi ilmu itu mendapat pahala sudah pasti. Dan yang dilarang dilarang keras ialah apabila orang tanya kita menyembunyikan ilmu. Itu yang dilarang. Tapi sama ada ilmu yang kita nak kongsi tu atas kerelaan kita, sukarela kita, itu terpulang kepada kita. Kalau kita berkongsi, kita dapat pahala. Kan, kalau kita berkongsi, share ilmu kita dekat benda, kita jangan kedekut. Nak kongsi, kita kedekut ilmu. Ada orang kedekut. Perempuan especially ada resepi tu, dia tak nak kongsi, takut nanti resepi tak menjadi kan. Ni family resepi ya doktor. Rahsia. Dia punya resepi dia seorang je. Rahsia. Nak kongsilah dengan orang, nanti Allah tambah lagi ilmu lain. Kan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan mungkin ada satu soalan lagi, bertanya bagaimana kita dapat memotivasikan generasi muda untuk menjadi lebih tekun dan serius dalam menuntut ilmu, doktor? Ya, yang pertama sekali kita kena faham kepentingan menuntut ilmu. Kita kena tahu dulu kepentingan menuntut ilmu tu kenapa. Satu, untuk membebaskan kita daripada kejahilan, untuk kita beribadat, mudah ibadat, untuk kita selamat di hari akhirat. Kita kena faham, itu motivasi untuk diri kita sendiri. Yang kedua, motivasi juga ialah untuk kita faham kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Bagaimana Allah SWT cakap orang yang menuntut ilmu ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utu bi'ilmi darajat. Kan Quran sebut bagaimana Allah mengangkat darjat orang yang ada ilmu ni dengan beberapa darjat. Jadi itu sudah jadi motivasi kepada kita nak jadi orang yang berilmu. Dia beza antara nak jadi orang yang berilmu, nak jadi orang alim, dengan nak jadi orang yang popular. Hari ni ramai orang nak jadi orang popular, bukan nak jadi orang berilmu. Kita tak payah jadi orang yang popular. Kita tak dituntut jadi orang yang popular. Bahkan sebaliknya. Tapi kita dituntut jadi orang yang berilmu. Tak apa, kita alim, kita jadi hebat, tapi kita tak terkenal. Orang tak terkenal pun, orang tak tahu kita, tak apa. Tapi biar kita jadi orang yang berilmu. Ilmu agama yang paling utama, dan ilmu lain tak kira lah ilmu apa. Ilmu sains pun tak apa. Macam di Palestin hari ni, bagaimana ada drone lah, ada apa semua tu, siapa yang buat tu? Itu
itu pejuang Hamas, pejuang Palestin yang buat tu. Dia buat sendiri. Kan dia buat pasti dia ada teknologi dia sendiri. Pakar-pakar dia, kita tengok macam mana siapa yang buat drone di belakang tu. Itu dia orang ada orang yang Allah beri keilmuan pada dia dan dia sumbangkan kemampuan, kelebihan ilmu yang dia miliki itu dalam menaikkan bangsa dia, menaikkan agama Islam tu. Marwah bagi agama Islam kan. Siapa walaupun kemustahan yang berlaku itu satu benda bab lain lah. Ini perbahasan yang panjang lah. Tetapi dari satu segi kita lihat ia merupakan suatu kejutan kepada dunia bagaimana kuasa besar seperti Israel yang didokong oleh semua orang tu boleh menerima begitu teruk sekali, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberi bantuan pertolongan kepada saudara mara kita di Palestin, di Gaza, insya-Allah. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih doktor. Mungkin tinggal sedikit masa lagi, mungkin dalam 1 minit setengah untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Baik, di Turki, di Istanbul ni tengah azan. Masya-Allah, masya-Allah. Tengah azan sekarang ni, azan Zuhur. So saya kira saya pun tak nak panjanglah menghormati waktu azan di sini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa di Kuala Lumpur. Sama-samalah kita berdoa moga-moga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita pelajari, menjadi orang yang ahli ilmu, anak-anak kita orang yang berminat dengan ilmu, dan tidak lupa juga kita berdoa kepada saudara mara kita di Palestin dan di Gaza agar Allah SWT memberikan pertolongannya, insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita juga berterima kasih kepada Dr. Ni Ruski Mana Abdul Samad. InsyaAllah balik dengan selamat ya doktor. Jumpa InsyaAllah. Amin ya Rabb. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat, dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia, dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada pekerja yang bersama kita, atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Inspirasi Euforia Islami.